Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita kembali ke matematik tingkatan 3. Hari ini kita akan buat bab 5 yang bertajuk nisbah trigonometri. Okey. So, sebelum apa-apa saya nak tanya, ada tak kaitan antara trigonometri dengan Pythagoras? Sebab apa? Bila kita buat trigonometri ke Pythagoras, tetap kena ada sebuah segitiga bersudut tepat. Mana tahu dia sudut tepat? Ni 90 darjah ni Okey, segitiga sudut tepat. So memang akan ada kaitan trigonometri dengan Pythagoras. So Pythagoras kita dah pernah belajar dulu masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Mari kita buat sedikit ulangan tentang Pythagoras. Pythagoras dia ada label-label dia, iaitu label A, label B dengan label C. So macam mana kita nak tahu label A? A selalu yang paling panjang. Kita tengok sisi yang paling panjang. So itu kita labelkan sebagai A. So kalau kat sini mana A dia? So ni A lah. Sebab dia sisi yang paling panjang. B pula ialah sisi yang kedua panjang. So kat sini kalau ini A, so bawah ni ialah B. Right? Tetapi ni apa pula? Nampak panjang juga. Tetapi kita tak panggil dia sebagai sisi yang paling panjang. Kita panggil dia sebagai hypotenuse. Sebab apa dia hypotenuse? Sebab dia akan menghadap dengan sudut 90 darjah kat sini. Memang bila dia menghadap, kita panggil dia hypotenuse. So bila kita ada A, ada B, ada C, kita boleh buat teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kata apa? A kuasa 2 campur B kuasa 2 ialah C kuasa 2. Ini asas sebuah Pythagoras yang kita kena ingat. Okey, so mari kita teruskan ke labeling untuk trigonometri. So trigonometri labeling dia senang aja. Ada O, ada A, ada H. Macam mana nak tahu? Okey, di dalam sebuah trigonometri berbanding dengan Pythagoras, saya ambil balik Pythagoras. Pythagoras ialah untuk mencari panjang sisi. Diberi dua sisi dan kita kena cari sisi yang ketiga. So kalau macam ni, sisi A diberi, sisi B diberi, kita kena cari sisi C menggunakan teorem Pythagoras. Tetapi untuk trigonometri dia lain. Dia kena mencari sama dia nak mencari nilai sudut atau mencari nilai sisi provided ataupun diberi sisi-sisi lain diberi ataupun salah satu sudut diberi. Again, kalau kita tengok di dalam trigonometri, sudut tepat kena ada. Alright, so contoh kat sini, katalah ni theta, theta ataupun sebutan untuk sudut diberi, kita panggil theta. Apa ada di sekeliling sudut theta ni? So kalau kita tengok yang purple ni, kita tengok hijau ni, dan juga kita tengok yang oranye ni. Okey, yang purple ni ataupun yang ungu ni kita panggil dia O ataupun opposite. Apa makna opposite? Bertentangan. Selalu kita letak simbol O ataupun OPP singkatan dia. Yang hijau ialah bersebelahan. Bersebelahan dengan sudut ni. So kita panggil adjacent. Ataupun dia punya singkatan dia ADJ, adjacent. Dan sama juga dengan Pythagoras, apa saja yang bertentangan dengan 90 darjah, ini adalah hypotenuse. Ataupun singkatan dia HYP. So ingat di dalam trigonometri, satu sudut diberi. So di keliling sudut tu ada yang bertentangan ataupun opposite, yang bersebelahan ataupun adjacent, dan juga hypotenuse iaitu menghadap pada 90 darjah. So untuk trigonometri, pengiraan-pengiraan yang selalu kita cari ialah sama ada mencari nilai cos atau nilai sin atau nilai tangent. Ejaan cos K lah untuk bahasa Malaysia, tapi kalau untuk English ialah C.
Dan tetapi bila kita nak buat dia punya pengiraan dia, selalu kita pakai C lah. So apakah tip yang paling mudah untuk memahami trigonometri ialah gunakan ni. Cah, soh, tua. Cah, soh, tua. Boleh tak kita kaitkan ni tadi? Kan? So cah ialah untuk cos, soh ialah untuk sin, dan tua adalah untuk tangent. So ingat ni cah, soh, tua. Kita pergi satu-satu. Cah dulu. Okey, cah. Nampak tak sudut tu? Sudut theta dah diberi. So cah ialah C, lepas tu A, lepas tu H. So C ialah untuk cos. Cos apa? Cos sudut theta. Iaitu A kena ada, H pun kena ada. A ialah adjacent. Nampak adjacent sebelah dan juga hypotenuse. So ini adalah untuk cah. So cah ialah cos theta sama dengan A dulu, adjacent, nilai sisi untuk bersebelahan bahagi dengan hypotenuse. Itu makna cah. Next ialah soh. So beza dengan cah tadi, soh ialah S untuk sin, O untuk opposite, H untuk hypotenuse. So dalam sin hanya ada kewujudan opposite dan juga hypotenuse. Alright. So apakah nilai sin theta ataupun sudut sin theta yang diberi ni? Maka sin theta ialah opposite dulu, nampak? O, opposite bahagi dengan hypotenuse. Ini untuk soh. Next ialah toa. Right, toa ialah untuk tangent, T untuk tangent, O untuk opposite, A untuk adjacent. So di dalam sesuatu sudut yang memerlukan toa, pastikan sisi O ada, sisi A ada. Barulah kita boleh pakai toa. Alright. So T untuk tangent sudut theta sama dengan O dulu, opposite bahagi adjacent. Right. So itulah tiga-tiga tadi kita punya cah, soh dengan tua. Ingat dia punya tip, cah, soh, tua. Cah ialah cos theta. Pastikan sisi A diberi dan hypotenuse diberi, baru kita boleh pakai cos. Tapi kalau soh, pastikan opposite-nya ada, hypotenuse-nya ada, boleh kita boleh pakai soh untuk sin. Dan kalau toa, pastikan opposite ada, adjacent pun ada, boleh kita boleh pakai toa. So cah, soh, tua. Ini kita tengok satu contoh untuk pengiraan lah. Okey, katalah ni PQR, sisi yang ni diberi, sisi yang PQ dah diberi 8, QR diberi 6. Ini dia tak bagi. So mari kita tengok apakah nisbah trigonometri untuk theta yang ada. So sebelum tu kita tengok ni ada, ni ada. So ini adalah dia punya adjacent, ini dia punya opposite, tetapi hypotenuse ada. So tak ada kan? So kenalah cari dulu. Gunalah tadi Pythagoras. Itu sebabnya Pythagoras dengan trigonometri sangat berkaitan satu sama lain. So kalau satu sisi tak ada, pakailah Pythagoras untuk cari ni. So sebelum kita pakai Pythagoras, kita label lah dulu. So macam mana kita nak labelkan? So ini tadi segitiga tepat. Kita tengok mana panjang, paling panjang, mana kedua panjang, mana hypotenuse. Confirm ni hypotenuse, so kita labelkan dia C. Ini paling panjang, kita labelkan dia A. Ini kedua panjang, kita labelkan B. So ingat hypotenuse tadi, Pythagoras tadi, A kuasa 2 campur B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So A 8 kuasa 2 campur B
6 kuasa 2 dapat C kuasa 2. C kuasa 2 ialah 8 kuasa 2 64 campur 36. So C kuasa 2 ialah 100. C ialah punca kuasa 100 iaitu 10. So dah boleh dapat dah. Ini adalah 10 cm. Boleh kita buat satu persatu. Alright. Ni kita buat cah dulu Cah iaitu cos theta. Cos ialah cah, maknanya adjacent bagi hypotenuse. So adjacent apa tadi? Sebelah kan? So 8 per 10. Tapi ni tak habis lagi. Kena kecilkan. 8 per 10 dapat 4 per 5. Right? Next, mari kita cari sin pula. Sin theta. Sin ialah so opposite bagi hypotenuse. Opposite tadi 6 per dengan hypotenuse 10. 6 per 10 boleh kecilkan lagi. Dapat apa? 3 per 5. Tangent. Boleh cari tangent. Tangent theta ialah TOA. So opposite bahagi adjacent. Opposite tadi ialah 6. Adjacent 8. Boleh kecilkan 3 per 4. Okay. So ini contoh satu lah. Contoh lain. Okay. Kita buat contoh memudahkan lagi pemahaman nanti. Okay. Again, segitiga sudah tepat. Kita dah ada nilai sisi ni, nilai sisi ni tak ada. Labelkan dulu macam biasa. Ini adalah anda punya opposite. Ini anda punya adjacent. Dan ini hypotenuse. Nampak kan? Alright. So sebelum kita buat dia punya trigo, kita buatlah dulu. Carilah dulu sama sisi yang ada. Ni ada. Tapi ni tak ada. Of course pakai Pythagoras. Labelkan dulu. Sisi yang paling panjang A. Ni paling panjang kan? Ni kedua panjang B. Ketiga panjang C. So Pythagoras kata apa? A kuasa 2 campur B kuasa 2 ialah C kuasa 2. Tapi apa yang ada kat sini? C dengan B. So kita nak dapat A kuasa 2 ialah C kuasa 2 tolak B kuasa 2. So C kuasa 2 12 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. A kuasa 2 400 tolak 144. A kuasa 2 ialah, sekejap saya cari kalkulator. Tolak 144 256. So A punca kuasa 256 ialah 256 16. So A ialah 16. So mari kita cari satu persatu. Cah dulu cah. So cos theta sama dengan cah adjacent bagi hypotenuse. Adjacent 12, hypotenuse 20. So boleh kecilkan bahagi 4. So dia akan jadi 3 per 5 sin. Sin adalah so opposite bahagi dengan hypotenuse. Opposite tadi kita dah dapat 16. Hypotenuse 20 boleh kecilkan jadi 4 per 5. Dan TOA. TOA ialah tangent
So tangent theta ialah opposite bagi adjacent. Opposite tadi 16, adjacent 12, kecilkan bahagi 4, bagi 4 per 3. Okey. Nampak 4 per 3 biarkan saja dalam bentuk pecahan tak wajar. Tak perlu tukarkan kepada pecahan biasa. Okey. So itu saja topik bab 5 untuk matematik tingkatan 3. Saya harap anda faham. Satu tip, bila dah tengok video ni, salin semula daripada awal hingga akhir untuk pemahaman diri sendiri. Kalau nak kontak saya, boleh kontak daripada Instagram saya, Ahmad Zafri Zawawi. Apa-apa soalan, insya-Allah saya akan jawab. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.